Okey, soalan luar topik. saya suka soalan tentang kita cerita tentang travel lah. Bila saya bawa travel sekarang dia punya 50,000 like, ada lebih kurang dalam 1,000 lebih share, 8,000 save, and then tontonan 680,000 sekarang ni. So kita nak minta kat TikTok, kita nak minta sampai hit 1 million lah. Cuma antara satu soalan yang best, bila kita cerita pasal time travel, dia kata pasal fenomena déjà vu. Dia jauh. Déjà vu yang mana kadang-kadang bila kita terfikir, dia macam time travel, something yang datang macam Benda dah jadi, benda ni macam dah jadi. tapi rasa tak jadi lagi. Dah jadi. Jadi. Tiba-tiba jadi. Di mana? Soalan kita biasa lah kan bila cuba Dr. Zamir. Di mana kedudukan sains pada déjà vu ni? Kita tak tahu tu. Deja vu ni dia sama macam mimpi. Maksud saya dia adalah sesuatu fenomena memang betul-betul terjadi, tetapi benda yang susah nak dikaji. Sebab tu deja vu ni berlaku dalam, bila lah deja vu berlaku dekat kau? Dekat di sini. Tak ingat tak? Bila lah berlaku deja vu? Saya rasa macam selalu. Tak, dia macam selalu kan. Macam tak jadi. Bila kita jalan bawa, benda ni macam aku pernah tengok situasi ni orang datang. Tapi masa tu Zamir. Tapi kita hilang. Tak, masa tu Zamir tu kita tak boleh pinpoint bila tu kan. Itu Dia apa? Yes. Benda deja vu ni adalah fenomena yang kita tak boleh nak control. Jadi saintis dia tak ada penjelasan yang muktamad bagaimana deja vu ni boleh terjadi. Tapi saya ada satu penjelasan yang saya sukalah. Okey, dia kata deja vu ni terjadi sebab otak kita react lebih cepat daripada sebelum benda tu terjadi. Okey, faham tak? Okey, bagi contoh lah, saya jalan, lepas tu saya dah nak terjatuh. Otak saya dah proses, dia dah predict, you akan jatuh. Maksudnya dia dah proses, saya dah kedebuk ke bawah lah. Saya dah kedebuk ke bawah. Dia dah bagi saya bayangan benda tu. Seolah benda tu dah terjadi. Lepas tu baru saya terjatuh. Kedebuk. Dia jauh. Lepas tu saya rasa, rasa macam dah jadi benda ni. Padahal benda tu main otak je. Ni kau ke hati lah. Deja vu ni satu benda yang akan berlaku ataupun benda tu dah pernah berlaku tapi bukan realiti. Dia nak berlaku tapi kan dalam otak. Dia berlaku otak macam mimpi kan. Aku pernah mimpi benda ni. Kan? Tapi benda tu real bang mata. So itu bayangan daripada kepala kita yang lebih awal lah. Okey. Masuk akal lah. Ini penjelasan yang paling best lah. Paling best lah. Saya suka penjelasan ni sebenarnya. Tapi itu kan pertama sebab kita tak tahu lagi the real mekanisme macam ni deja vu tu boleh terjadi. Saya dua cerita kalau okey teruskan. Kalau Final Destination kalau dia macam boleh jadi ke? Dia macam deja vu juga. Macam benda ni dah berlaku tapi tu dalam mimpi. Tapi ada orang kata dia boleh susun, dia boleh aturkan something yang macam okey, benda ni dah aku pernah mimpi, aku dah pernah jalan benda ni. Okey, kau duduk sini kan. Dia kata ini semua ni daripada apa yang aku pernah berlaku, so kita akan dapat result yang apa yang pernah aku mimpi kan. Ataupun benda yang pernah aku deja vu kan. Boleh jadi macam tu. Saya rasa itu bukan deja vu tau. Saya rasa bukan deja vu. Sebab deja vu ni dia berlaku instant. Dia berlaku dalam tempoh masa yang sangat pendek. Okey, Pak. Pendek. Betul. Tidak mula setting tu dah lain dah tu. Saya rasa satu benda yang masih lagi misteri sampai sekarang. Dan bahkan dalam hadis pun tak banyak menceritakan adalah tentang mimpi. Saya tengok ada satu artikel. Dia kata manusia bakal boleh mengawal mimpi kita sendiri. Kononnya ada teknologi nak mengawal lah. Adakah itu hanya artikel sampah ataupun memang kita ke arah nak mengawal mimpi itu? Sebab dengan mengawal mimpi kita akan dapat kualiti tidur yang baik. So kualiti manusia lebih baik kan? Okey, baik. Sebenarnya kita boleh kawal mimpi sekiranya satu fenomena ni terjadi pada kita. Ya, ini secara semula jadilah bukan teknologi, iaitu lucid dream. Lucid dream kan? Tak pernah dengar ke? Tak pernah Ustaz. Ini memang ramai juga orang tanya saya dekat TikTok kan. Ya. Lucid dream. Okey, lucid dream ni adalah kejadian yang mana bila kita bermimpi, kita sedar kita sedang bermimpi. Oh, mimpi. Bukan? Kan? Kita sedar kita sedang bermimpi. Sedar. Biasanya kita tak sedar. Pernah berlaku. Kita macam tengah tidur, kita masih mimpi. Nanti kita mimpi ni. Okey, hari ni aku tengah mimpi tapi dia macam separuh-separuh. Kita sedar dan kita tengah bermimpi itu ke? Tak, ni memang satu peratus kita sedar. Sedar. Maksudnya kita dapat ni mimpi. Betul. Okay. Itu benda yang bagi saya tengok Itu statistik. pernah berlaku juga kan? Saya tengok statistik. Okey. Benda ni sangat jarang berlaku pada orang. Tapi pernah berlaku. Saya tak. Saya pernah terjadi pada saya. Tapi masa tu umur saya masih diploma. Dah lama dah. Dalam 21, 22.
yang mana saya bermimpi, saya kembali kepada zaman sekolah saya dan saya sedar saya sedang bermimpi. Sampai Dr. Zamir deny, aku mimpi ni kan. Saya memang tahu ini memang mimpi betul ni. Orang macam tu. Tapi seingat saya sepanjang hidup saya ni dalam 2-3 kali pernah terjadi lucid dream pada saya. Tapi ada orang dia kerap terjadi. Tapi most of people memang jarang lucid dream terjadi. Okay. Pasal kawan mimpi tu kan. Bila orang dah terbiasa dengan lucid dream, dia dah tahu ini mimpi dia akan ada kebolehan untuk mengawal realiti mimpi dia. No. Maksudnya dia boleh cipta dunia dia sendiri dekat mimpi. Tapi dia boleh terbang ke, dia boleh cipta. What if reality? Kira sampai tiba-tiba dia bangun tidur, besok dia boleh sambung pada mimpi dia tu. Macam Itu mimpi kalau dah. Dah sampai tahap. Tapi susah je tu. Dia lah nak dia macam boleh. dia kadang-kadang orang tidur tak semestinya dia bermimpi. Saya pun sekarang macam jarang jugalah bermimpi lah. Kadang-kadang tapi kalau dia dah masuk mimpi, dia boleh kontrol mimpi tu. Tapi dia benda tu sangat-sangat aneh tau. Sangat-sangat jarang. Biasanya orang tak sedar dia sedang bermimpi. Saya selalu kalau macam mimpi jatuh. Mimpi jatuh kan? Ni tengah mimpi je. Pasal jatuh je saya buka mata. Itu bukan. Saya pernah jadi macam tu. Itu bukan. Itu bukan lah. Tapi itu Tapi memang masa kita mengawal juga kan. Itu macam kita jadi mimpi jatuh macam mimpi accident kan. Jadi saya dalam mimpi tu saya tak menjerit, saya tak apa sebab saya tahu. Ni mimpi ni. Lepas tu macam-macam benda nak worse, nak jatuh saya buka mata. So tak ada rasa apa pun. itu boleh juga. Tapi dia macam agak lewat jugalah berlaku ni. Lewat kan? Agak lewat lah sebab dia nak bangun tidur. Sudah pernah macam tu? Kau boleh macam rasa masa kau mimpi tu, kau rasa macam okey ni mimpi. Apa-apa dia macam ujung-ujung takut kau buka mata. Itu lebih kurang lah. Lebih kurang macam tu lah. Lucid dream. So maksudnya kalau fenomena tu kita boleh kontrol. Boleh susun dah mimpi Kalau kita dah biasa dengan lucid dream. Tapi benda tu memang sangat lambat dah jadi. Benda tu payah Bayar nak jadi. Sebab biasa kalau kita mimpi tak sedar kita mimpi. Alright. Itu kenapa bila kita makin kita makin buruk kan? Tapi mungkin banyak kita berfikir atau sebelum tidur kita serapuk attention, kita macam kurang mimpi. Sedangkan mimpi tu lagi kurang masa kita tidur. Kalau ada mimpi kita macam puas tidur. Apa soalannya sekarang ni macam mana saya nak tanya? Kenapa benda tu boleh berlaku? Ada kaitan dengan sains otak. Saya rasa bila otak banyak berfikir, kita nak mimpi. saya ada soalan lagi sini. Macam mana si mimpi ni berlaku? Okey. Kira tak ada ibu siri tu. Tak salah lah. Terus Okey. Sebenarnya saintis pun tak clear lagi macam mana mimpi tu boleh terjadi. Dia ada banyak teori lah macam mana mimpi tu terjadi. Ni macam teori evolusi tadi lah. Mimpi tu terjadi. Tapi ada teori dia macam mana mimpi tu terjadi. Ada banyak. Kan maksudnya tak amat lah begini. Cuma yang saya suka adalah mimpi ni terjadi sebab betul lah kita banyak berfikir sebab benda tu boleh trigger dalam bawah ini kan. Bila kita tidur, kita fikir contoh masa kejadian pada hari ni yang kita pergi ekonomi dengan banyak orang. So benda-benda kita fikir tu boleh Sarawak orang bawa lagi. Cuma apa yang terjadi kat mimpi tu dia ada banyak teori juga. Ada kata dia sebab susunan daripada peristiwa hari ni ataupun susunan pada peristiwa yang berbekas dengan perasaan kita dan sebagainya. Jadi macam tu. Faham? Saya sikit lah ni kenapa saya nampak sikit dia ambil tadi saya cakap pasal mimpi tak ada cerita di taring berkaitan tentang seorang budak ataupun seorang remaja lah dan pun Nabi dalam mimpi. So dia jumpa seorang Habib ni kata Habib saya nak mimpi Nabi ni macam mana caranya macam mana kaedahnya. Maka Habib kata tak apalah jadi besok pun datang perut kosong tentang rumah aku makan. Budak-budak tak bukan setakat perut kosong tak puasa terus. Buat apa nak makan apa ni nak makan mendi ayam kan. Jadi ada tak makan nasi ayam nasi tu masih dah lah masih minum air pula apa nama manis sangat air tak bukan air kosong manis. Jadi Allah aku solat lah ambil wuduk curi-curi minum air masa wuduk. Lepas tu sambung lagi makan lepas solat pun semua makan makanan pedas pula. So aku saya kata Habib kata tidur lah malam ni insyaAllah mimpi mimpi besok lagi bangun tahajud je nak mimpi Nabi tak mimpi air pasal Nabi kata kalau lah kau tidak tanduk fikiran kau punya kecintaan tadi Dr. Zamir sebut tak sampai tahap nak betul pada Nabi maka dia nak harap dalam kau dapat mimpi Nabi melainkan seperti mana kecintaan dan keseronokan kau pada air tadi sampai melalui biru. So maksudnya ada point tadi Zamir kata bahawa bila mana perasaan kehidupan kita akan mempengaruhi mimpi. Boleh berpengaruh dia. Okey. Atas satu komen.
Okay, ada satu komen bila cerita pasal Tatra sama Enos, dia kata, so ya Einstein maksudkan science without religion is lame, religion without science is blind. Apa pula? Dia kata. Okey. Saya Oh tu komen. Einstein Islam ke? Yahudi tau. So baik. Saya tak pasti sama ada Einstein cakap pasal benda tu. Cumanya saya yakinlah Einstein ni memang orang yang beragama. Dia bukan ateis lah. dalam Seperti yang didakwa orang. Look at this. Dia bukan ateis, dia percaya kepada Tuhan. Cumanya kepercayaan dia, of course, tak samalah dengan kita. Dia percaya kepada lebih kurang pantheism tau. Dia percaya pada Ada Tuhan. Tuhan dia tu macam Aktif. alam semesta. Yes, betul. Macam Macam mana? ilmu bagat. Ilmu bagat. Tuhan tu adalah Pokok macam Macam tu tu. kan. Dia macam ada satu law. Law. Dia anggap law of physics, law of mathematics itu adalah Tuhan. Ya. Law. Walaupun dia seorang Jews. Dia Jews. Dia tebak mana Jews. Dia Jews. Dia- Dia tak ambil Judaism. Dia reason apa? Tak apalah kita ambil. Tapi cerita dia sebab dia berpengaruh dia daripada ni Spinoza. Dia bertuhan lah. Dia bertuhan, Betul, semua Tuhan, konsep Tuhan dia tak untuk kita. Sebab Spinoza ni dia percaya kepada Spinoza ni ada bahasa tahun 1700. Saya ingat satu zaman dengan Newton lah. Dia percaya reason, keakulan, logik, physical law Yes. adalah Tuhan yang letak biar dalam ni. Jadi bila dia berkait Dia percaya benda tu. fizik tu, Bila dia kaji fizik tu, dia ada fizik, kaji matematik tu, maksudnya dia kaji Tuhan. dia kata Tuhan. So lebih dia jatuh cinta kepada subjek tu, lebih dia jatuh cinta kepada Tuhan. Tapi akhirnya dia jumpa tak kepastian Tuhan tu yang sebenar? Tak sebenar. Dia situ je. Dia berhenti kat situ. Okay, so Dr. Zamir, di soal basic ada tak sebab tidak masuk falsafah sikit. Tengok. Apa lah Dr. Zamir, kau ada basic pasal apa? Apa beza atheist dan agnostic? Okey. Atheist ni Tak cakap bagus. tak percaya Tuhan terus dan sebagainya ada yang benci pada konsep ketuhanan tu. Agnostik ni orang yang tak tahu sama ada Tuhan tu wujud ataupun tak. Sebab dia tak nampak. Dia contohnya macam saya bagi contoh ahli fizik yang popular lah, Neil deGrasse Tyson. Dia seorang ahli fizik Amerika Syarikat, memang popular. Tak pernah dengar kenapa dia? Tak pernah dengar. Okay, Neil deGrasse Tyson ni dia memang sentiasa ditanya oleh peminat dia adakah dia daripada Tuhan dia tak. Dia kata definisi dia sebenarnya kalau ada orang boleh buktikan kepada saya sikit pun tak apa tentang Tuhan. Tuhan tu macam mana, Tuhan tu, kewujudan Tuhan tu, saya akan percaya dengan penemuan tu. Tapi setakat ni dia tak jumpa benda-benda fizikal bahawa Tuhan tu ada. So dia just tak cakap apa-apa lah. Dia kata lah, Tuhan tu mungkin wujud, Tuhan tu mungkin tak wujud. Tapi dia Kata, tak benci. so definition dia tentang kepercayaan dia lebih kepada agnostik sebab dia tak tahu sama ada Tuhan tu wujud atau tak. Okay, Dr. Zamir, dia soalan basic. Tapi memang tiap kali akan berulang sebab pengalaman dia bagi aku banyak. Macam mana Dr. Zamir nak mantapkan flat earth? Dah lama dah cerita ni. Yang masih dia budak-budak baru nak up ni, dengar cerita flat earth. Okay, macam mana nampak kan? Cerita flat earth ni dia sebenarnya ada banyak model bumi dia. Ada bumi datar ni ada banyak model dia lah. Jadi nak patahkan sesuatu paling cerita lah. Cumanya biasanya kalau saya nak patahkan teori flat earth ni, saya akan cakap dengan diorang macam nak jelaskan fenomena-fenomena tertentu. Contoh macam mana fenomena gerhana boleh terjadi. Graviti, dia tak percaya graviti. Macam mana ada berlakunya air pasang surut. Macam mana boleh berlaku siang dan malam. Macam mana boleh berlaku gerhana. Benda ni semua memerlukan model bumi itu sfera. Dan memerlukan model graviti. Jadi itu cara-cara nak patahkan diorang punya kepercayaan lah. Siapa tokoh utama dalam dunia yang mengatakan ataupun mesti ada satu reference yang kuat, yang basic yang orang pegang mengatakan flat earth ni? Dia sebenarnya itu adalah kepercayaan Popular lah. tak, dia sebenarnya tak ada satu tokoh yang Tak ada bawa. tak bawa. Dia sebab dia datang daripada manusia sendiri. Sebab manusia nampak bumi ni merata. Kan dia tak tengok dari luar. Tapi kita kena tahu ilmuwan daripada zaman Yunani purba jadi, kan zaman Socrates, Plato tu semua kan, mereka tak pernah percaya bahawa bumi ni rata. Mereka percaya bumi ni Okay, bumi ni secara. kecuali tu je lah.
masyarakatnya lah. Sebab masyarakat dulu kan dia tak baca, tak selit dengan benda-benda macam ni kan. Jadi yang kita tengok tanah dia kata, oh, dia lah. Dia macam tu. Dia start dari situ ni. Jadi ni bumi ni sfera yang flat tu orang kau. Mau flat. Sebab saya pernah pergi ke wilayah Haran dekat utara Turki kan, dekat dengan Syria ni. Jadi memang kat situ adalah ada mungkin satu universiti utama yang paling awal dibina adalah untuk mengkaji atau mencerap bulan. Jadi ramai lah Ibn Haytham, ramai ulama-ulama besar yang ada kat situ yang memang mengkaji adalah semesta. Dan orang pun buat satu keputusan juga bahawa bumi ni sifatnya bulat. Kan sfera ni merah. Jadi kita nak kata, kalau nak kata tokoh daripada Islam, kita tak ada. Memang tak ada. Kan mungkin sebab tu saya lontarkan soalan, mungkin ada tokoh barat, contoh Einstein 2, Einstein 3 ke Allah Alam kan. Tapi takkan tak ada. Memang tak ada. Jadi pemahaman yang datang melalui apa tu? Kau tahu kau kalau sendiri kau kan. Jadi maksudnya kita tidak membangkang kefahaman anda, ada persilakan. Mungkin itu bermanfaat bagi anda, cuma kita bongkarkan fakta dan hakikat yang sebenar. Tak ada manfaat lah. Tak ada manfaat konon dia dah keras. Amin, ada lagi soalan. Ada lebih. Saya suka cerita berkenaan dengan, sebab saya tengok komen-komen bila kita cerita pasal time travel, kita cerita pasal macam manusia mendalati bulan. Maksudnya hari ni masyarakat mula sedar isu-isu ni nak dibangkitkan, tapi kita tak ada satu medium, Dr. Zamir. Maksudnya satu bukan, nak kata seminar ni bosan lah, seminar tentang kerja apa. Contoh kita buat macam, contohlah budak-budak suka pergi Petroscience. Dia macam ada satu apa kita sebut? Exhibition. Science, physics exhibition yang ada kat Malaysia. Kita ada tak kekuatan untuk buat benda macam tu supaya menarik minat, supaya kita faham. Tak adalah muncul evolusi beginilah, begini itulah. Dia faham, orang kata dekat dalam komen, dengar apa yang kata Sami kata mudah nak faham. Walaupun saya ada vertik sana, ada senior kan. Jadi ada tak satu something yang budak-budak kita, orang kita yang bila tengok secara visual ni, okey, dia faham. Saya nampak sekarang ni dekat zaman moden ni, generasi yang bawah kita ni, mereka banyak menghabiskan masa dengan telefon. Bila banyak habiskan masa dengan telefon, anak medium yang paling besar sekali adalah radio. Betul tidak? Jadi saya nampak kita memang kekurangan kat situ. Kita kurang kat situ. Contohnya macam saya bagi contoh yang biasa saya tengok dekat luar kan, negara-negara luar, contoh macam Crash Course. Crash Course TED Education, lepas tu Khan Academy. banyak video-video sains yang mereka tunjukkan visual, lepas tu ada host yang cerita dalam bahasa yang mudah, dia ada skrip dia orang lah, tapi orang kata diiringi dengan apa visual. Kita boleh sampai tahap macam tu. Saya nampak kita sampai tahap tu lagi. Kita nampak satu. Ada orang yang contoh macam MB Studio, macam podcast yang kita buat sekarang ni, saya rasa ini adalah permulaan yang baik. Kita memang macam saya cakap pasal sains dan sebagainya. Saya pergi ML Studio, saya cakap pasal sains dan sebagainya. Tapi itu sekadar medium cakap. Just cakap video pendek, tapi dia tak ada visual. Betul. Tertentu yang terhad. yang boleh membantu kanak-kanak. Itu nak satu exhibition, pameran, sains, fizik. Yang itu kalau yang daripada segi yang apa nama tu physical punya exhibition tu memang ada dibuat. Contohnya macam Pusat Sains Negara ada buat, Planetarium Negara ada buat, apa namanya yang ke LCC tu Petroscience. Petroscience ada buat. Jadi bagi saya benda ni dia jadi tanggungjawab sekolah lah sebenarnya. Kalau sekolah mungkin boleh arrange untuk bawa budak-budak itu pergi tempat-tempat yang macam tu. Atau kat sekolah sendiri kan buat pameran yang simple. Boleh juga macam tu. Tapi sebab wife saya cikgu, so diorang memang ada juga buat event-event yang macam ni. Tapi saya nampak dia memang terhad kepada benda-benda asal je. Contohnya macam planet berapa, apa yang mengelilingi, apa yang dekat dalam syllabus. apa yang dekat dalam syllabus lah. Biasa benda ni macam tu, dia tak bawa kepada isu-isu yang besar lah. Tapi memang gua nampak bila dalam sebut Crash Course soal tu semua adalah third party, gelombang ketiga gabung pun tak sangat. Melainkan Kita ada Kementerian Sains dan Inovasi. kita lagi pitching jumpa Dr. Siapa nama dia? Musti apa sekarang? Nazmi. Bukan doktor. Kita kena jumpa ni insyaAllah, Amin. Betul. Okey, baik. Dr. Zamir, soalan lagi yang luar pada topik. Bila cerita pasal manusia pergi ke bulan, kenapa tak ada lagi manusia pergi ke bulan selepas kali pertama? Okey, baik. Pertama sekali kita kena jelas bahawa manusia dah ke bulan sebanyak 6 kali. Baik. Okey, 6 kali 6 kali, bukan sekali tau. Dan angkasawan yang telah ke bulan tu bukan Armstrong seorang sahaja. Bukan dah.
Lance Armstrong tu pun dia pergi 3 orang. Maksudnya termasuk dia 3 orang lah. Saya tak ingat nama dua ni. Lepas tu ada lagi angkasawan lain, tak silap saya jumlahnya sekitar 24 orang. Ya, sebenarnya dah pergi ke bulan tu. Okey. So 6 kali ya. Okay. 6 kali 1969, 1970, 1972 tu last pergi ke bulan. Kenapa lepas tahun 1972 tu sampai sekarang kenapa manusia dapat ke bulan? Okay, kita kena tahu motif pergi ke bulan tu apa dia. Motif pergi ke bulan tu terutamanya sebab Amerika Syarikat dia takut dengan Rusia, takut dengan Soviet Union. Sebab Soviet Union ni kan lepas Perang Dunia Kedua tu tamat sebab nuklear kan. Antara faktor utama lah kita nampak nuklear ni memang bahaya lah. Jadi bila Soviet Union dihantar satelit pertama Sputnik mengelilingi bumi, mereka takut Sputnik ni bawa warhead, nuklear warhead. Contoh Sputnik bawa warhead tu pergi dekat Amerika Syarikat, kena bom. Habis lah. Berlumba-lumba lah dia tunjuk, okey, kalau kau buat teknologi yang berpotensi untuk bawa warhead ke kita orang pun boleh ada teknologi macam tu. Belum siapa boleh naik atas, siapa pergi jauh tu kan. Sampai ke bulan. Lepas tu bila itu dah kira perang dingin lah. Bila perang dingin tamat, kerajaan Amerika Syarikat dah tak ada keperluan nak bagi dana kepada NASA untuk buat projek-projek macam ni. So semenjak itu, kos ataupun dana yang diperuntukkan kepada NASA semakin sedikit. Sangat-sangat sedikit. Bawah lebih pada separuh, kurang pada separuh. Kan? Dan dana ni sebenarnya tak cukup pun untuk tampung kos untuk pergi ke bulan tu. Sekarang ni tak silap saya, tahun-tahun belakangan ni secara purata mereka terima dana sekitar 20 bilion. Okey, kos masa kali pertama nak pergi ke bulan tu, kalau ikut harga sekarang 180 bilion. Lepas tu, itu kena clear lah. Maksudnya, antara sebab terbesarnya sebab kos. Okey. Lepas tu, dalam 20 bilion tu, ingat tak teleskop JWST, James Webb? Okey. Kos untuk buat James Webb projek tu 10 bilion. Dah habis 10. Habis separuh. Lepas tu, akan datang ni, akan naik semua ke bulan 2025. Kos untuk naik ke bulan 2025 ni, lebih kurang 95 bilion. Mana cukup dana tu? Itu pun 25 bilion tu pun projek Artemis ni, dia bukan NASA aja. Dia termasuk agensi-agensi angkasa yang lain. So nak cerita dia apa kat sini, nak naik ke bulan tu memang makan kos lah. Kita nak pergi travel negara pun pakai duit. Betul. Kan? Kalau ada training semua. Ada training. Kalau nak bayar ambil minyak ni atas. Yelah. Ada training, ada R&D, kan nak buat, ada engineering, nak buat roket apa semua. Itu dia. So jelas dia bukan isu dia orang tak nak, tak ada duit. Kau yang suruh sangat pergi bulan ni berapa duit kau nak tahu? Kau nak pergi luar, mana-mana negara lah apa. Saya minta maaf lah pasal tergelak. Tergelak apa sah? Saya pergi 9 ada modal kira ke bulan. Aku juga benda juga kan. Tapi jelah, tu saya cakap komen-komen mat. Kenapa marah? Aku tak tahu. Kan. Pergi 9 je mat. Sampai bulan. Tak siap tarik bulan lagi gini. Tapi itulah orang kata alhamdulillah lah perbincangan kita ni makin rancak, makin best berkaitan dengan sains, fizik. Dan baru-baru ni macam Dr. Zamir ada buat satu ciapan lah dalam Facebook juga atau dekat Twitter berkaitan dengan anugerah Nobel. Mungkin boleh ceritakan sikit kenapa anugerah Nobel tu ada, wujud dan penting ke untuk kita tahu? Okey, Nobel Prize. Nobel ni dia punya anugerah tu diwujudkan oleh Alfred Nobel. So Alfred Nobel ni dia seorang inventor. Perika cipta. Dia popular dengan penciptaan letupan TNT, bom serbu letupan dan sebagainya. Jadi semasa zaman dia punya apa orang kata teknologi yang dihasilkan tu serbu letupan dan sebagainya digunakan dalam perang. Kan, dia gunakan dalam perang. Jadi masa sebelum dia nak meninggal dunia tu, dia hujung usia dia tu dia rasa macam sedikit kecewa lah dengan dia punya ciptaan dia sendiri sebab benda tu dah bunuh ramai orang dan sebagainya kan. Rasa bersalah lah, regret. Jadi dia buat wasiat supaya duit yang dia ada tu, dia kaya. Sebab bila ibu perang, orang macam Alfred Nobel ni adalah orang yang paling kaya. Hak cipta tu. Dia banyak hak cipta kan, banyak patent barang tu. So patent semua membuatkan dia kaya lah dalam tangan perang. Jadi dia nak duit dia digunakan
untuk diberikan untuk membangunkan satu yayasan yang mana anugerah diberikan kepada mereka yang menyumbang kepada umat manusia. Maksudnya asal usul daripada situ. So dia cakap dia akan bangunkan Nobel dalam fizik, Nobel dalam kimia, dalam perubatan dan dalam sastra. Dan ada 4 je. Lepas tu dalam ekonomi ditambah kemudian. baru So yang penama yang utama ni, 3 utama yang sains tu sebab dia memang orang sains lah. Lepas tu sastra tu sebab dia minat sastra. So dia bangun cakap. So dia punya moto utama Nobel tu adalah for the greatest, tak ingat lah, tapi lebih kurang macam penemuan terbesar yang memberi sumbangan kepada manusia je. Asal usul dari situ dah tahun 1800 lebih kurang. Sampai ke hari ni Sampai ke hari sekarang. Ini soalan tipikal lah bila jadi seorang Muslim. Ada tak pemenang Nobel Prize sebagai seorang Muslim? Ada. Saya kenal Abdul Salam. Dia ada Mesir. Dia Mesir. Dia penemuan dia adalah dia jumpa bagaimana dia jumpa teori, unified teori yang menggabungkan daya nuklear dengan daya elektromagnet. Bukan kita dulu banyak. Maksudnya sebenarnya kan dia teknikal sikit lah. Teknikal sikit. Dekat dalam alam semesta ni ada 4 daya. Daya graviti, nuklear, nuklear kuat, nuklear lemah, kuat dengan elektromagnet. Jadi daya-daya ni memang berbeza lah. Dia berpecah. Tapi suatu ketika dahulu masa alam semesta masih muda, baru nak dicipta, 4 daya ni sebenarnya bergabung Dalam satu tempat. dalam satu. Dia macam satu daya yang sama. Satu daya yang kita nak bayangkan nak daya yang sama. Jadi Abdul Salam ni dia gagaskan idea yang mana dia dapat gabungkan elektromagnet dengan nuklear. Okey, soalan yang terakhir daripada saya, maksudnya hala tuju ataupun masa depan sains dalam negara kita. Okey. Saya tak boleh nak ramalkan masa depan sains ni. Masa depan sains kat negara kita ni, memang tak boleh nak ramalkan lah. Cumanya saya ada harapan lah sebenarnya supaya sistem penyelidikan dekat universiti atau hubungan antara akademian dengan industri kita berubah lah. Supaya kita ada masa depan penyelidikan lah umumnya, bukan sains matematik, penyelidikan yang lebih baik supaya kita dapat berdaya bersaing dengan negara-negara lain. Saya bagi contoh yang sorry lah saya cakap Israel. Sekarang tengah hangat sebab saya Israel. Okay. Sebab Israel ni adalah maaf saya sebut negara sebab dia ada sebut. Okey, negara yang baru membangun lebih kurang tahun 70-an. Tapi dalam tempoh masa yang singkat, mereka boleh jadi negara berkehadapan lah sebab mereka banyak invest dalam R&D. Yes. Itu antaranya dia boleh contohnya Singapura. Ya, betul. Singapura pun antara contoh yang baik lah, yang mana mereka banyak invest R&D dia bahkan mereka jadi negara maju. Jadi untuk Iron Dome tu sendiri satu teknologi dahsyat. So saya nak kita macam itulah, kita ni dah bangun lama dah. Sin 57 kan. Patutnya kita tak boleh dia sikit-sikit yang paling pandu sekali di akhir-akhir zaman Dajjal nak keluar ni kan. Apakah teknologi sains yang paling kuat? Peperangan ataupun perubatan? Mana yang lebih? Kalau saya ramai ada teknologi perubatan, dia menang Nobel perubatan. Saya menang dalam dunia peperangan. Saya boleh cipta bom apa kan. Bila saya persembah kita picik Dr. Zamir sebagai leader dia lah yang akan menerima. Dr. Zamir akan pilih perubatan ke ataupun peperangan untuk diangkat bermanfaat pada masyarakat? Biasanya saya lebih kepada benda yang tak violence lah. Tak menghilangkan kejahatan lah. Kehancuran lah. Contohnya kalau macam Nobel baru-baru ni, yang menang pun yang perubatan punya, yang COVID lah. Sebagai contoh lah. Tapi biasa saya tengok sepanjang Nobel itu bukan tu, memang dia punya yang menang tu adalah benda yang bukan kepada kehancuran lah. Soalan saya Dr. Zamir, dia soalan saya, dia semua orang tanya. Dr. Zamir ada tak 3 buku yang Dr. Zamir canangkan untuk para pemula ataupun mungkin ada masalah. Dr. Zamir kata, ini yang kita baca. 3 buku? 3 buku lah boleh. Okay. Sebab minat saya sekarang ni lebih kepada evolusi. Maknanya saya cadangkan manusia sebelum Adam.
yang ditulis oleh saudara Luqman Hakim. So buku tu memang sangat baiklah bagi saya. Terbitah saya. Terbitah itu. Pet and Patriot. Lepas tu lepas tu boleh baca Islam and Evolution oleh Dr. Syed Mali. Kemudian yang ketiga boleh baca buku Humankind dikarang oleh Rudy Bregman. Buku tu memang mind blow lah, seksis. So 3 buku tak, tapi ada banyak lagi lah. Gairah buku tu. Kan begitu saya situ. Memang gairah kan orang baca tu agar lebih cenderung kepada kefahaman dia. Baik, Tadi 2 buku tu, 2 buku English, 1 buku bahasa Melayu. kita ulang balik tadi apa? Manusia ada. Islam and Evolution, Humankind. Alright, so tiga-tiga ni kita boleh dapatkan tak dapat 31 lah sebagai sumber bacaan kita supaya otak kita lebih berkembang di masa hadapan. Okey. Terima kasih kepada Dr. Zamir yang di kali kedua. Siapa tak tahu akan datang Dr. Zamir akan bersama dengan kita lagi ataupun tidak. Tapi saya kira ini juga episod yang akan meletus. Banyak poin-poin penting. Contohnya dijapu, mimpi kan. Apa tadi? Macam-macam lah. Kita akan bincangkan nanti. Kita akan potong-potong. So mana yang anda minat, ada komen. Mana yang anda rasa penting, ada share. Dan insyaAllah semuanya info ni bermanfaat untuk kita semua. Alright? Semoga mendapat lucid dream. Okay, terima kasih Mak Salamat. Terima kasih kepada Yayasan Mawadah dan juga Laka Studio yang menjayakan program hari ini. Baik. Terima kasih. Selamat menonton dan selamat mensubscribe. Bye-bye. Laka Studio. Bye-bye.